Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Abang hari ini nak bercerita tentang beberapa kisah mahkamah di mana kisah mahkamah ni hukumannya berkaitan dengan benda-benda yang tak senonoh. Jadi hukuman ni dijatuhkan disebabkan benda-benda yang tidak masuk akal. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang akan ceritakan. Kisah pertama berlaku pada tahun 1999, iaitu di Belanda, Netherlands. Ada seorang mahasiswa di universiti tempatan. Dia bernama Tunis ten Broek. Dia ni telah dimasukkan dalam mahkamah universiti dan hasil daripada perbicaraan di mahkamah universiti, dia ni dibuang universiti tau. Dia dikeluarkan daripada universiti. Dia tak boleh belajar kat universiti lagi. Korang tahu sebab apa? Sebab dia mempunyai kaki yang sangat busuk. Jadi waktu dia masuk kelas, walaupun dia dah pakai kasut, satu kelas tu boleh bau. Dahlah kelas tu aircon, satu kelas boleh bau kaki dia yang macam dengan lecturer tak boleh tahan, student tak boleh tahan. Jadi hasil daripada mahkamah punya perbicaraan, mahkamah universiti, dia dikeluarkan, ditendang keluar. Tapi korang ingat, dia tu nak mengalah. Dia bukan orang yang pengalah. Dia appeal balik, lawan balik kes tu. Dan kes tu telah berlanjutan selama 10 tahun perbicaraan. Dan akhirnya mahkamah negeri memutuskan si pelajar tadi tidak bersalah dan dia boleh meneruskan pengajian. Sebab masalah bau kaki memang masalah student, tapi yang perlu diambil oleh pihak universiti adalah bagaimana nak mengatasi masalah bau kaki student terbabit. Bukan dengan cara membuang pelajar tu, itu adalah salah. Tapi di hujung-hujungnya tak ada siapa yang tahu si pelajar tadi, iaitu yang bernama Tunis tadi, betul-betul kembali belajar ke universiti itu atau tidak. Sebab dah 10 tahun kan, dah terlalu lama perbicaraan tu. Kisah kedua berlaku pada tahun 1998. Ada sepasang couple namanya Peter dengan Kelly. Pada suatu hari, Peter ni dapat tahu Kelly ni mengandung. Dia ni belum kahwin tau, tapi dia ni memang dah tinggal sama. Pada satu hari, Peter ni dapat tahu Kelly ni mengandung. Dia marah gila sebab dia rasa dia tak ready lagi nak jadi ayah. Dia tak ready lagi nak ada anak. Jadi dia suruh si Kelly ni gugurkan kandungan tu. Kelly ni tak nak. Tapi sebenarnya sebelum diorang melakukan hubungan asmara tu, diorang dah berjanji tau, diorang tak akan ada anak. Dan si Peter ni minta Kelly makan ubat supaya tidak hamil. Tapi lama kelamaan si Kelly ni rasa macam dia nak anak. Dia ingat benda ni rasa macam tak ada apa-apa, okey je kan ada anak. Dia ingat Peter tak marah. Tapi lepas dia bagi tahu Peter yang dia mengandung, langsung Peter marah. Korang tahu apa yang Peter buat? Peter pergi mahkamah saman si Kelly. Dengan bentuk saman ialah Kelly telah mencuri benihnya. Tapi bila dihadapkan ke mahkamah, Kelly kata dia tak curi benih tu. Dia memang melakukan hubungan asmara dan dia memang nak bayi. Tapi Peter tak terima. Peter tetap meneruskan pertuduhan yang Kelly ni telah mencuri sperma dia dan dia saman Kelly. Dan hasil dari perbicaraan tu, hakim bapak marah gila. Apalah kesengal sangat korang ni bergaduh sebab baby. Jadi di akhir perbicaraan tu, Kelly dikira bersalah dan perlu membayar ganti rugi. Dan anak yang dilahirkan oleh Kelly tidak akan ditanggung sesen pun oleh Peter. Pelik kan? Kisah yang seterusnya memang pelik sikit. Berlaku pada tahun 1992. Ada seorang nenek ni namanya Stella. Umurnya 75 tahun ke 72 tahun. Abang rasa macam 75 lah lebih kurang. Satu hari dia pergi drive-thru dekat McD tau. Waktu dia drive-thru kat McD tu, dia pesan kopi panas. Jadi lepas dia dapat pesanan kopi panas tu, drive-thru kan, dia letak kat celah kelangkang dia. Kaki dia kepit lah. Tapi tanpa dia perasan, sebenarnya penutup cup tu, penutup kopi tu tak ditutup dengan ketat dan kopi tu masih lagi panas. Dan yang terjadi ialah kopi tu tumpah, terkena atas kulit Stella. Dan Stella dah tua, jadi kulit dia mengalami terbakar, melecur yang teruk.
Jadi dia pun telah dirawat di hospital selama 8 hari dan Stella telah mengadukan perkara ni pada peguam dia. Jadi peguam dia pun buatlah saman kepada McDonald sebanyak $20,000. Tapi McDonald tak nak bayar. McDonald kata benda tu perkara yang biasa, perkara yang alah setakat melecur-lecur sikit aja. Tapi Stella cakap waktu dia melecur tu dia tak boleh bekerja, dia tak ada pendapatan. Jadi si peguam Stella ni cari akal. Dalam dia mengkaji tentang insiden-insiden yang berkaitan dengan MACD, dia jumpa 700 kes yang berkaitan dengan minuman tertumpah, iaitu penutup tidak ketat yang dibuat oleh pekerja MACD dan menyebabkan luka pada banyak orang yang terlibat. Dengan kata lain, bukan Stella aja yang terkena, rupanya dah ramai orang lain terkena sebabkan penutup cup untuk kopi tu didesain tidak begitu efisien. Jadi sekali lagi peguam Stella buat tuntutan sebanyak 2.8 juta. Memang teruklah kan. Tapi di akhir perbicaraan MACD kalah. MACD kena bayar Stella, tapi tak adalah sampai 2.8 juta. Dia kena bayar lebih kurang $500,000 je. Kes yang seterusnya berlaku pada tahun 2016 dekat Perancis. Ada seorang lelaki namanya Frederick bekerja dekat satu syarikat perfume namanya Interperfume. Dan kes yang jadi pelik ialah Frederick ni telah memukakan saman kepada syarikat Interperfume sebab bagi kerja yang membosankan. Dia siap beritahu kat mahkamah selama 7 tahun dia kerja dekat company tu, dia bapak bosan gila, kerja tak best langsung. Jadi dia saman company tu sebab bagi kerja yang tak bagus. Dia waktu dia bekerja tu, dia pernah juga beberapa kali minta cuti dengan bergaji, cuti tanpa bergaji untuk dia pergi melancong. Dan company tak benarkan sebab company kata benda ni tak sangatlah memerlukan pun kan. Tak perlulah kau nak cuti bergaji untuk pergi melancong. Kau nak melancong, kau ambil lah cuti biasa melancong. Itu je lah yang company tu cakap. Tapi si Frederick ni tak terima. Jadi dia pun buat bantahan dan akhirnya dia dipecat. Disebabkan dia dipecat itulah dia pergi saman pada company ni dengan mengatakan company ni sangat membosankan, bagi kerja yang membosankan, dan dia minta ganti rugi. Tapi sehingga hari ini kes tu masih lagi berjalan. Tak tahu siapa yang menang, sama ada syarikat Interperfume ataupun si Frederick yang saman company tu sebab dia kata company tu bosan. Kes yang seterusnya berlaku dekat Israel. Ada seorang perempuan, dia ni planning lah nak berkemah-kemah sebab nak cuti kan. So sebelum dia pergi berkemah-kemah tu, dia tengoklah ramalan cuaca dekat TV. TV tu beritahulah dalam minggu depan cuaca semua elok, tak ada apa-apa. Jadi minggu depannya dia pun booking lah segala macam benda untuk dia pergi bercuti dengan keluarganya. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, hujan lebat, ribut petir pada waktu tu. Dan dia disebabkan ribut petir tu, dia bercuti waktu ribut petir tu, dia kena demam teruk sampai dia dimasukkan ke hospital. Memang dia tak boleh buat apa-apa. 4 hari dia ke hospital, dia terpaksa keluarkan duit untuk membiayai pengubatan dia. Jadi apa yang dia buat adalah dia pergi saman stesen TV tu sebab stesen TV tu katanya memberikan maklumat cuaca yang salah dan maklumat itu menyebabkan dia sakit. Tapi belum sempat benda tu dibicarakan di mahkamah, pihak stesen TV berjanji untuk memberikan sumbangan sebanyak $1,000 pada si perempuan tadi sebab kesalahan ramalan cuaca. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang beberapa kes yang berkaitan dengan mahkamah, tapi kes-kes yang tak senonoh, pelik dan tak masuk akal. Abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.